malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Para malaikat akan hamparkan sayap-sayap mereka pada orang yang mai untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita yakin bersama-sama kita pada pagi ini juga para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mai duduk dalam majlis ilmu sabit daripada hadis dari Imam Muslim, bertindan-tindan sampai ke ila sama'id dunia, sampai ke langit Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah lagi hari ini kita berada dalam majlis kita pada hari ini, kita nak cerita tentang seorang manusia yang sangat agung. Kata Imam Sufyan Uyainah, "Inda zikrus salihin tanzilur rahmah." Apabila kita menceritakan tentang orang-orang yang soleh, ceritakan riwayat-riwayat hidup mereka, cerita kisah-kisah orang yang soleh ni, maka rahmat Allah Ta'ala akan turun. Bagaimana kalau kita cerita tentang Sayyidus Salihin, ketua bagi semua orang yang soleh? Itulah dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nak sambut Maulid Rasul kita pada pagi ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hari ini 12 Rabiul Awal. Walaupun nanti kita akan dengar juga ada kata-kata menyatakan 12 ini bukanlah tarikh yang dipersetujui tentang lahirnya Nabi, tetapi 12 adalah tarikh yang dipersetujui wafatnya Nabi SAW. Tak apalah 12 ke 13 ke 14 ke, kita bukan nak cerita pasal tarikh, kita nak cerita pasal orang yang hebat yang ada di sebalik tarikh tu. Tuan-tuan, orang Arab dia tak kenal sangat bulan Rabiul Awal ni, tak glamour di kalangan orang Arab. Orang Arab kenal bulan apa? Orang Arab kenal bulan-bulan haram. Bulan haram tu apa Ustaz? Bulan haram ni ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Boleh? Kau saya tanya balik. Boleh saya point siapa-siapa tanya. Mampuilah aku duduk ceramah dia ni, tanya orang pula. Baru ada interaksi dua hala kan. 4 bulan. Bulan haram ni apa? Haram tak boleh bergaduh dalam bulan tu. Gencatan senjata, tak boleh fight dengan orang, tak boleh tombak kepala orang, tak boleh sekeh kepala orang. 4 bulan jadi baik. Bulan kelima, simpan hamnya marah. Bulan kelima tumbuk balik kawan tu. Dia macam tu, tak boleh lawan. Sebab apa? Sebab bisnes mereka lah. Masa tu mereka nak main haji dan sebagainya, tu panjang cerita. Cuma 4 bulan glamour di kalangan orang Arab. Tetapi Nabi SAW tak dilahirkan oleh Allah dalam bulan-bulan yang glamour ni, kerana Nabi tidak menumpang glamour mana-mana bulan. Bahkan Nabi mengglamourkan bulan tu. Rabiul Awal tak glamour di kalangan orang. Sejak lahirnya Nabi SAW, Rabiul Awal ini menjadi bulan yang sangat masyhur di kalangan orang Arab, kerana lahirnya seorang insan yang mulia yang nama Muhammad SAW. Isnin pun tak glamour mana. Orang Arab lebih kenal tentang Nasrani, Kristian, hari Ahad. Mereka ada Yahudi. Yang Yahudi, mereka punya hari besar hari apa? Adalah hari Sabtu. Dan Isnin dia tak glamour di kalangan orang Arab. Nabi SAW yang mengglamourkan hari Isnin tu. Sebab tu bila kita kata kita nak sambut Maulid Nabi SAW, ada orang kata tak payahlah buat kalut sambut Maulid Nabi. Sebab apa? Mak Nabi beranak macam baby lain juga. Yang kalut sebab apa? Tuan-tuan, Nabi ni dia macam kita. Maksud macam kita apa? Qul innama ana basyarum mithlukum. Tolong habaq dekat semua orang, aku ni manusia macam apa? Maksud macam apa? Ada 2 mata, ada telinga. A'radul basyariyah, watak manusia lapang. Ada Nabi lapang? Ada. Nabi lebih lapang. 2 batu ikat di perut. Nabi demam, Nabi sakit, Nabi sihat, Nabi seronok, Nabi berjalan, Nabi sedih, anak Nabi meninggal, Ibrahim kecil, Nabi menangis masa kecil tu. Orang tanya apa ayat mata yang turun, Nabi kata, bias aku sedih sebab tu aku menangis.
Maksudnya ada hari Nabi letih, ada hari Nabi takut juga. First time tengok Jibril takut, lari main suruh selimut. Maknanya itu watak biasa. Tetapi mata yang ada kat Nabi tak sama macam mata kita. Dia mata luar biasa. Telinga, ayat liur, kekuatan, kemampuan, ingatan, penglihatan di malam, di pagi, semua tu berbeza. Kita akan sentuh di ujung nanti. Maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah bagi kat kita hari ni, dia bukan manusia biasa, bahkan manusia yang sangat luar biasa. Allah Taala hantar main kepada kita yang kata dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kata Maulid Nabi ni dia tak penting sangat. Saya cerita dekat kita, ada beberapa orang Nabi yang Allah cerita dekat kita dia beranak macam mana dalam Quran. Dan setiap Nabi dia beranak, dia ada visi dan misi dia. Satu, kita ambil contoh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mak dia nama apa? Maryam. Nabi Isa mak dia nama Maryam. Bapa dia nama apa? Dia tak ada bapa. Boleh ke tak ada bapa? Boleh. Kerana dia adalah sebahagian daripada mukjizat. Ini antara manusia yang sejarah menunjukkan yang pelik luar biasa. Ada yang lahir tanpa bapa. Siapa dia? Itulah dia yang kita namakan sebagai Nabi Allah Isa alaihissalam. Ada yang lahir tanpa pernah melalui zaman remaja. Zaman kecil dia tak ada. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Beranak-beranak besar lah. Dia bukan baby. Beranak-beranak besar terus dah. Dia tak tahu sekolah rendah tu apa. Dia tak tahu ni hari sukan sekolah tu apa. Tak tahu. Sebab besar terus. Ada lagi yang istimewa. Yang lahir tanpa ibu dan ayah. Siapa dia yang lahir tanpa ibu dan ayah? Tahu cuih besar je. Itulah juga yang hebatnya unta zaman Nabi Allah Saleh alaihissalam. Unta tu seketui dia keluar daripada batu. Mereka minta, mereka request, kalau hang champion sangat Saleh, bawa keluar daripada batu ni, kami nak unta seekor. Keluar unta besar, bapa besar unta tu. Dia minum air telaga, sehari dia minum kering telaga. Tu untuk spare badan dia, dia simpan sehari. Oh, tu cerita Nabi Saleh, cerita panjang. Nabi Isa alaihissalam beranak mai kat muka bumi ni, tak ada bapa. Dan kecil Nabi Isa alaihissalam, bila Maryam alaihissalam balik kampung, orang tanya kat dia, Maryam, kami kenal lah ayah hang orang baik, kami kenal mak hang orang baik. Macam mana hang bawa satu baby hang tak ada bapa, tak ada ayah ni, tak ada bapa ni, macam mana hang ni? Maryam pun nak cakap dengan hampa, aku nak cakap macam mana, aku pun pening. Cakap pun hampa tak faham. Jibril mai tiup roh dekat rahim aku semua. Cerita macam mana kat hampa? Maka Maryam kata, tunjuk je. Depa kata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, baby mana boleh cakap? Dengan izin Allah, Maryam alaihissalam cakap. Isa alaihissalam cakap. Dia kata apa? Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah, dilantik menjadi nabi dan diberi kitab sejak aku kecil ya. Tu salah satu baby yang boleh cakap masa kecil. Ada 3 lagi baby boleh cakap masa kecil. Siapa boleh bantu? Baby apa cakap masa kecil? Boleh tahu? Tak tahu lah ustaz. Baby siapa lah, tahu ustaz lah, saya tak tahu. Tu standard lah penceramahan, sendiri tanya sendiri jawab. Jawapannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Kedua, orang yang jadi saksi zaman Nabi Yusuf alaihissalam, baby tu kan, dia kata tak, tengok baju Nabi Yusuf koyak kat mana. Nombor 3, baby ashabul ukhdud, mak dia pegang, mak dia nak terjun dalam api, anak dia bagi semangat, mak jom kita terjun, mak jangan takut, kita berada di kebenaran. Bukan papa kebenaran tu. Tu bawa boy. Yang keempat, baby yang boleh cakap, baby Juraij nama baby tu. Seorang ahli ibadat, terlepas pandang nak buat baik ke mak dia. Nanti kita main lain pula cerita 4 baby tu. Kita balik kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Kelahiran Nabi Isa dicerita dalam Quran sejak kecil, menunjukkan ada misi yang besar, memberitahu kepada kita bahawa Nabi Isa alaihissalam itu adalah mukjizat yang baik, keagungan Allah Ta'ala.
Nabi Musa dia cerita pada kita pada kecil dalam Quran. Banyak lokasi Allah Ta'ala cerita Nabi Musa masa kecil dia beranak, menunjukkan hebat. Firaun yang plan nak bunuh dia, Firaun yang plan nak bunuh dia, Allah besarkan Nabi Musa di dalam istana dia sendiri. Hang nak bunuh Nabi aku, jentik telinga pun tak boleh. Hang yang beli pampers kat dia, hang yang pergi hantar dia kat sekolah, hang yang besarkan dia. Hanya hang pandai, aku lebih pandai lagi, kata Allah Ta'ala. Kelahiran Nabi Musa mukjizat. Begitu juga Nabi Yahya AS beranak masa kecil. Semua ni menunjukkan bahawa kelahiran Nabi-Nabi ni ada misi, ada tujuan yang terutama Allah Ta'ala hantar main. 3 Nabi yang saya cerita tu, itu Nabi biasa. Maknanya 25 Nabi lah. Bayangkan kelahiran Nabi SAW yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua bagi semua Nabi dan Rasul. Maka tentulah kelahiran Nabi SAW sengaja dirancang oleh Allah, matikan ayah dia sebelum dilahirkan ke dunia, mematikan ibu dia ketika masih kecil lagi, dibiarkan tok jaga dia, kemudian meninggal pula tok, jaga pula pakcik dia daripada umur darjah 2 8 tahun sampai meninggalnya Abu Talib. Semua tu sengaja dirancang. Blueprint tu memang Allah Ta'ala print buat keluar siap-siap dah. Ini plan dia, sebahagian daripada ketabahan nak didik jiwa Nabi SAW. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlalu dan tersangat sayang pada Nabi SAW. Bukan kata manusia sayang Nabi SAW, Allah sayang Nabi. Orang kata macam-macam kat Nabi. Orang kata Nabi apa? Nabi Muhammad ni orang kata abtar. Abtar tu apa? Putus keturunan. Tak ada anak lelaki. Baby boy tak ada. Baby shark kedudu pun tak ada. Sebab apa? Meninggal kecil dah. Siapa anak Nabi? Abdullah, Ibrahim dengan Qasim. 3 orang mati. Tuan-tuan dan perempuan tahu tak, orang kafir Quraisy bila anak Nabi mati dia macam mana? Mereka macam budak dapat PhD tu. baling kopiah. Seronok lah. Tak ada orang nak apa menyusahkan kita lagi. Maknanya mati Nabi ni tutup terus Islam. Tak ada benda lah. Semua kepala kami tak larat lah. Hari-hari duk fikir pasal Muhammad ni, tak ada. Allah Ta'ala jawab balik. Allah kata apa? Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang kata kat kamu putus keturunan, dia yang putus keturunan. Bagaimana Allah sambungkan keturunan Nabi SAW dengan apa? Dengan anak perempuan Nabi SAW nama Sayyidatina Fatimah, nikah dengan Sayyidina Ali, dapat anak nama apa? Sayyidina Hasan dan Husin. Tuan-tuan pergi cari di Yaman ke, di mana-mana orang yang dia keturunan Rasulullah, para habaib, orang keturunan Rasulullah SAW ni, paling tinggi nasab dia, boleh naik amailah nama sekian-sekian Habib macam ni, sekian. Di hujung sekali ni dia akan ada satu benda dia tulis di belakang, Al-Hasani atau Al-Husaini. Dia tak boleh naik atas pada tu dah. Yang tu muntaha paling tinggi sekali dah. Hang kata Nabi aku tak ada keturunan, aku bagi keturunan. Orang kata kat Nabi SAW tukang syair, duk reka syair, pukau orang, ahli syair. Allah backup Nabi SAW. Allah kata apa? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Tidak layak, tidak pernah kami ajarkan Nabi kami syair, dan tak layak Nabi kami nak belajar syair. Itu adalah Quran yang peringatan yang mulia Allah Ta'ala hantar main. Orang kata syair, Allah balas. Orang kata dukun, pawang, bomo, Allah jawab. Allah jawab dalam surah Haqqah juz 29, kata Allah Ta'ala, wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Itu bukan kata-kata dukun dan pawang. Sedikit di kalangan kamu yang ambil peringatan. Orang katakan Nabi gila. Orang semua minum arak, hang nak minum mineral. Orang semua berzina, hang nak menikah elok-elok. Hang gila.
360 Tuhan kami sembah, hang suruh tinggal suruh sembah Allah yang satu, boleh selesai semua masalah. Hang gila. Allah Ta'ala turun Al-Quran, wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah kamu wahai Muhammad dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhan kamu jadi gila. Allah jawab. Satu benda orang kata kat Nabi SAW, Allah tak biar. Sebab Allah sayang pada Nabi SAW. Allah bagi keistimewaan. Kita balik rumah cari ayat Quran, Allah panggil nabi-nabi dengan isim munada. Isim munada ni, ya, semua nabi Allah panggil dengan nabi dengan nama. Contoh nabi apa? Nabi Adam. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha. Wahai Adam, duduklah dalam syurga dengan isteri kamu, makanlah semua benda, jangan hampiri pokok ni. Allah panggil Nabi Adam dengan nama Adam. Nah, Allah panggil Nabi Musa dengan nama Nabi Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu? Nabi Nuh, Allah panggil kat Nabi Nuh dengan nama dia ada. Ya Nuh bit bisalamin minna wa barakatin alaik. Wahai Nuh, berlabuhlah kamu dengan rahmat dan dalam pemantauan daripada kami. Allah panggil Nabi Nuh. Nabi apa lagi? Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami beri pada kamu berita gembira dengan kelahiran anak yang bernama Yahya. Nabi panggil. Semualah. Wa ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Nabi semua nabi dah. Tapi Nabi SAW Allah tak pernah panggil Nabi dengan nama Ya Muhammad, tak ada. Allah panggil apa? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi-nabi. Nabi lah tu. Ya ayyuhar rusul. Wahai rusul-rusul. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muddathir. Taha, Yasin, gelaran demi gelaran, gelaran demi gelaran Allah beri pada Nabi SAW kerana Allah sayang pada dia. Satu badui mai depan rumah Nabi, dia ketuk pintu, dia kata Muhammad, Muhammad. Bahasa kita bara, Allah Ta'ala bara. Allah turun ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan panggil nabi hampa macam hampa panggil member hampa. Hang siapa? Aku pun tak panggil nabi aku dengan nama dia. Hang siapa duk mai turun mai depan rumah nabi aku duk tempik macam tu panggil nama nabi aku sebab apa? Marah Allah SWT. Abu Lahab, pakcik Nabi SAW. Apa dia buat? Dia ambil kayu, dia ambil batu. Ketika 3 tahun dakwah secara diam, bila Allah turun Al-Quran, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Surah Hijr juzuk 14. Dakwahlah terang-terang. Jangan ambil kisah ada si kafir Quraisy ni lantak depa lah. Nabi panggil semua, Nabi kata, "Mai aku nak cerita kat hangpa. Hangpa percaya tak belakang Bukit Safa ni ada tentera askar nak main serang tentera berkuda? Hangpa percaya tak?" Aku cakap, "Kami percaya. Kamu tak pernah ranjau." Orang Pulau Pinang lah. Tapi orang Mekah bukan orang Pulau Pinang lah. "Kamu tak pernah tipu. Kamu orang baik. Kamu orang baik." Nabi kata, "Jom kalau macam tu, aku Tuhan. Aku Tuhan hantar aku jadi Nabi. Jom tinggal sembah berhala. Jom kita sembah Allah." Tahu manusia pertama sekali yang cari pasal dengan Nabi siapa? Abu Lahab. Bukan Abu Jahal tau. Abu Lahab. Tahu Abu Lahab siapa? Pakcik Pakcik tu maksud dia apa? Muhammad SAW bin Abdullah. Abdullah ni ada adik-beradik. Ada Abbas, ada Hamzah, ada Abu Talib. Dalam ranking 10 orang adik-beradik ni, ada seorang ni nama dia Abu Lahab. Dia pakcik, original pakcik. Dia rasa bertanggungjawab tak dia buat apa? Ada riwayat kata pasyak, ada riwayat kata kayu. Dia ambil, dia baling. Dia kata kat Nabi SAW, "Tabban laka ya Muhammad alihaza jama'atana." Terjemahan Tabban tu diterjemahkan kecelakaan. Itu adalah perkataan yang paling mampu mufassirin nak tulis dalam bahasa Melayu tentang Nabi. Tak
tahu nak tulis perkataan apa. Sebab taban ni dia bukan celaka, dia atas pada celaka. Nak terjemah betul-betul taban tu tak mampu, mufassirin tak mampu nak tulis. Macam mana aku nak tulis perkataan ni? Padahal bukan dia kata pun. Itu kata-kata Abu Lahab. Allah dah bagi balasan kat dia masuk neraka. Tapi yang kata ulama sayang ke Nabi tak mampu, rasa macam tak mampu nak tulis. Tuan-tuan pi kan nanti tak lama lagi Pak Arab nanti main airport Pulau Pinang kan. Airport apa Kulim tak siap lagi. Nanti Kulim siap nanti Pak Arab nanti main kan. Pi kata kat Pak Arab, "Assalamualaikum Syekh, kaifa hal anta?" "Ya Allahu akbar, anta ahsanan nas." Apa puji dia sikit apa semua. "Taban laka ya Syekh," kata kat dia. Kita kata taban laka, dia hawing kepala kita dengan beg tu. Nampak tu. Dia kira perkataan kalau bahasa kita korang aja, aku baru turun dekat negara. Boleh kata kat aku taban, memang dia fight gila-gila tuan tu. Tak berarti, tak patut kata macam tu. Allah marah. Aku nak panggil nama pun aku lapik dengan Nabi aku sayang. Hang siapa duk kata macam-macam kat Nabi aku? Hang kata kat Nabi aku, satu tangan hang kan baling kat Nabi aku. Tabbat yada Abi Lahab bin Watang. Dua-dua tangan hang pergi melingkup dalam neraka. Marah. Bukan hang je. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Semua duit hang, hasil usaha, pekerjaan hang buat baik ke apa benda hang buat kat dunia, dengan duit hang berlambat mana, semua melingkup pergi sekali hang masuk neraka. Tak cukup dengan hang, rawit sekali dengan bini hang. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Isteri dia akan bawa kayu-kayu api. Dia macam tak boleh kontrol tau. Isteri dia tak mau buat, tapi dia macam dia arahkan jalan tok api tu, ambil lagi kayu letak, ambil lagi kayu. Suami dia terbakar begitu. Ummu Jamil nama isteri dia. Bakar. Macam mana orang stroke tak boleh kawal diri dia. Macam mana kita tak boleh kawal cuping telinga kita. Boleh kita kawal cuping telinga? Gerak-gerak tak boleh. Sebab apa tak boleh gerak? Sebab tak ada orang nak kawal di situ. Otak tak masuk, dia biar saja gitu. Inilah cuping telinga. Macam mana nanti Ummu Jamil tak boleh kawal diri dia. Dia ambil letak, dia ambil letak. Tu nama dia azab. Allah marah sangat pada Nabi, pada Abu Lahab, kerana dia hina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah bagi kat dia semua mukjizat para nabi ni, Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan muka yang Nabi ni, kita cerita sikit watak Nabi, sebab kita nak cerita banyak pasal Nabi hari ni. Muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak kata Nabi ni muka ni Allahu akbar, bercahaya. Orang tanya, akana wajhuhu sallallahu alaihi wasallam mithla syamsi mithla saifi, muka Nabi ni macam pedang ke? Kata sahabat, la bal mithlal qamar. Maksud dia apa? Kalau kita ambil pedang, kita suar kat cahaya matahari, kita pancarkan kat muka Nabi tu bercahaya macam pedang yang kena matahari ke? Tak, sahabat kata bukan macam tu. Muka Nabi macam qamar, macam bulan. Tuan-tuan, saya nak tanya, sagi kat luar panas, kita boleh tak tengok matahari direct gitu? Tak boleh, silau mata kita. Tapi boleh tak kita tengok bulan? Boleh, sebab bulan tak akan mencederakan mata kita. Bulan ni orang kata cantik sebab apa? Sebab bila kita tengok pada jauh, kita nampak. Betul ni, tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama kat kami. Sebab apa nama? Sebab apa panggil Nabi ni bulan? Hakikatnya bulan ni handsome ke tak? Tak handsome lah. Tak tengok NASA pergi mendarat di bulan, berbintik-bintik muka dia. Permukaan bulan tu dia berlubang-lubang. Awak orang panggil cantik macam bulan. Daripada jauh, bulat dia, kesempurnaan cahaya dia. Dah tu sebab apa panggil bulan? Kerana bulan lah satu benda yang paling cantik yang ada kat dunia ni, yang boleh dibuat misal. Kalau ada benda lain cantik pada bulan, terajang bulan, kita ambil benda tu. Sebab Nabi sentiasa duduk di atas. Sebab kita tak boleh bayang muka Nabi. Kata Imam Qurtubi, lam yazhar lana tamama husnihi li'annahu law zahara lana tamama husnihi lama taqat a'yununa. Allah tak zahir original cantik Nabi tu, tak dizahirkan, difilter. Sebab kalau original cantik, mata hampa tak boleh menampung cantik tu, dia tak boleh. Saya kita tuan-tuan, contohlah iPhone 13 yang baru kan,
berapa pixel, siapa pakai iPhone 13, berapa pixel boleh check tak? 60. Sekarang ni yang latest berapa? Tak kira lah berapa. Yang paling canggih telefon dia boleh pi 64 pixel tak? Contohlah kita kata kan, mata kita Allah buat dia lebih hebat. Kita katalah contoh 10,000 pixel. Kerana kalau tuan-tuan bangun pagi, buka je mata, dia punya second auto dia untuk set clearkan gambar tu sangat sat. Macam tu je. Kamera kalau kita bawa pergi belakang sikit, kita kena adjust balik lens dia. Lens mahal lah. Tuan-tuan tengok kat tepi padang bola dia perlu beli kan, yang panjang tu. Yang tu ada insurans tu beratus ribu tu. Punya clear, dia tenang bola, dia rakam sat, dia hantar kita balik. Tu semua tu ada insurans. Takut orang tenang bola pecah jatuh apa semua tu, dia boleh bayar balik. Tapi lens tu kena adjust balik duduk di situ. Kalau dia ubah kamera pergi duduk tempat lain, katakan contoh kan, dia kena edit balik, adjust balik. Sebab dia buka auto. Mata Allah buat auto. Hebat mata. 10,000 pixel. Contohlah, saya tak tahu apa pixel. 10,000. Nabi tu ada 100,000 pixel cantik Nabi. Jadi mata ni tak boleh melihat. Cantik Nabi tu terlalu tinggi. Terpaksa redeem balik, bubuh filter, baru boleh nampak cantik Nabi SAW. Kalau tidak, Nabi cantik, tetap cantik, cuma mata kita tak mampu menampung cantik sangat, rosak mata kita. Kerana Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia kata, aku tengok bulan purnama yang cantik pada malam yang penuh qamar, dan aku tengok Nabi SAW pakai jubah kala merah. Aku tengok bulan, tengok Nabi, tengok bulan, tengok Nabi. Fala huwa kana ahsanu minal qamar lailatal badri fi aini. Nabi itu jauh lebih cantik daripada bulan purnama yang penuh sinaran yang elok tu. Pada pandangan aku, Nabi lebih handsome lagi daripada yang nama kata daripada bulan tadi tu. Allah, muka Nabi cahaya. Hebat muka Nabi, bercahaya. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, aku jahit baju, jarum jatuh. Kuduk raba-raba cari dalam gelap. Maka Nabi SAW masuk. Maka kata dia, fatabayyantul ibrata bisyu'a'i nuri wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan pancaran muka Nabi tu, aku boleh nampak di mana jarum tu jatuh tu, jumpa jarum tu. Allahu akbar, cahaya muka Nabi. Cuba bini kita duk jek baju, kita duk belakang dia. Agak-agak dia kata apa? Abang lepilah sikit, tak nampak lah. Kita hanya ni muka menggelapkan keadaan. Nabi dia, Allahu akbar, muka bercahaya. Sebab apa muka Nabi cahaya? Mujur tak ambil ni panas. Nak buat contoh. Bakar dengan aku. Ni. Sebab apa muka Nabi cahaya? Quran tu 30 juzuk turun kat Nabi. Tak nampak bayang, tak tahu Ustaz cerita apa Quran kami tak faham. Macam inilah ada anak-anak kita, anak-anak kawan kita, adik kita tahfiz ada tak? Muka budak tahfiz. Ada darjah 3, darjah 4, darjah 5 masuk tahfiz. Pokok apa yang amma wailul lil mutaffifin dengan abasa. Macam tu ya, 30 baru duk hafal sikit-sikit gitu ya. Cuti raya kita pergi ada Aiman, ni kita pergi rumah kawan kita kata kat dia, ya anak yang hafal Quran tu mana? Mai nak tengok Ustaz. Aiman mai ni kawan mama mai nak tengok. Kawan mama IC Sungai Pinang. Bukan belagak lah mampu. Belagak beranak Daman Sarahai tak apa kau ada. Bukit Beruntung ke apa panggil mama. Lantak apa lah. Panggil mama Aiman keluar. Aiman keluar tu tuan-tuan, budak-budak kecil ni bukan ada dosa. Ada orang merepek aku tu, bukan bunuh orang. Budak-budak nakal, budak-budak. Budak-budak dah tak ada dosa, hafal Quran pula, muka sonok lah. Kita tengok, ya Allah, ni gabui poket ni, tengok ada apa nak bagi kat dia. Pegang-pegang tengok telefon dia pula tak dia bagi, tukar ambil poket lain pula. Mahal sangat iPhone baru beli tadi lah. Tukar bagi murah lah, bagi RM50 RM100, tengok kat tangannya dia apa. Sebab sonok tengok orang hafal Quran ni. Memang dulu kat makcik mai. Makcik nampak season sangat, nampak macam expired dah. Mai dulu kat aunty lah. Nanti nampak macam fresh, baru terbit daripada kilang sikit. Sonok sangat. Sebab apa? Sebab hafal Quran. Aiman tu dia orang pertama hafal Quran ke? Taklah.
tahu berapa juta trilion manusia hafal Quran dah, dia salah seorang daripada orang yang hafal Quran. Tapi nur Quran tak pernah turang. Nur Quran siapa hafal, dia dapat nur fresh daripada Quran. Baru muka dia bersih. Pernah tak kita pergi tengok OP rumah orang, lepas tu dia kata, ya anak hafal Quran mana? Ada? Panggil Mai Sad. Dia kata, Aiman ni kawan mama nak tengok. Keluar budak tu. Kawan mak dia kata, ni anak hafal Quran ni. Ni Allah muntah tengok anak. Begitu. Ada dia buat begitu. Ada. Kalau dia tu isap gam. Kalau syabu 2 kilo, memang dia pening lah otak dia begitu tengok orang hafal Quran begitu. Walaupun Aiman orang ke juta-juta hafal Quran, tapi nur dia tak hilang. Boleh bayang ni kata Nabi, Quran baru fresh turun mai daripada langit, terus jumpa dia. Boleh bayang muka dia macam mana. Sebab tu tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat tu tengok apa nama dia, Ad-Dausi, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bukan Tamim Ad-Dari, Ad-Dausi. Dia tengok muka Nabi, Nabi duduk menghadap ke arah Kaabah. Nabi dah habis semua, Nabi bangun, Nabi kali belakang. Dia tengok muka Nabi. Dia tengok je muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Wallahi haza laisa biwajhil kazzab. Ini bukan muka tipu orangnya. Muka tu baik dah. Orang kapiak tengok je lain. Daripada kapiak tengok je Nabi, terus level tukar, name tag buang, ambil bos sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Terlepas muka nak tengok muka Nabi je, daripada sahabat turun mai Uwais Al-Qarni afdalut tabi'in. Satu je dia menyelik daripada dia, mata dia tak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi je Allah bagi keistimewaan luar biasa. Itulah Nabi kita. Yang kita duk selawat, yang kita duk puji Nabi, inilah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah bagi kita. Nabi sayang kita sangat. Dunia Nabi ingat kita. Aisyah radhiyallahu taala anha, satu hari Nabi kata ke Aisyah, ya Allah ampuni dosa Aisyah yang telah dulu, yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terzahir. Aisyah punya seronok ni sampai macam gelak, sampai tertampak-tampak Nabi. Seronok sangat. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah seronoknya. Dia kata, wahai Rasulullah, awak saya tak seronok. Nabi doa kat saya ampun dosa. Nabi kata, Aisyah, ini doa aku untuk umat aku setiap kali lepas sembahyang. Tiap-tiap hari Nabi tak pernah tinggal kita kat nak doa kat kita, nak ampunkan dosa-dosa kita. Tapi malangnya kita hari ni, kita lupa pada Nabi SAW. Di akhirat, kata Sayyidina Anas bin Malik, dia kata Anas bin Malik ni dia tolong, dia khidmat dengan Nabi lama, daripada dia dah jam 4 umur 10 tahun sampai hampir 10 tahun lebih kurang umur dia serve dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Satu hari dia pernah tanya kat Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh tak syafaat saya kat akhirat, tolong saya. Padahal dia tu membesar macam anak angkat Nabi lah, kita kata. Nabi bagi kat dia tongkat tau, tongkat satu. Tongkat tu dia kata, aku mati hampa bungkus sekali tongkat ni dengan aku. Orang tanya, wahai Imam Anas, sebab apa nak buat macam tu? Anak murid dia tanya. Dia kata, nanti ke akhirat aku nak bawa tongkat ni, nak pergi cari Nabi kat padang mahsyar. Sebab aku nak bagi tahu, Rasulullah, ni tongkat kamu bagi kat aku, kenal aku lagi tak? Tolong syafaatkan aku. Nabi dia nak kata kat Nabi SAW. Ya Allah, padahal dia duduk dengan Nabi, dia asyik-asyik tolong Nabi, ibadat pun bukan main, banyak anak murid pun beribu-ribu, dia tolong orang hafal hadis dan sebagainya. Dia pun takut masa depan dia ke akhirat. Nabi kata, tak apa, aku akan syafaatkan hang ke akhirat. Dia jalan, lepas tu dia berhenti, dia balik balik tau. Dia kata, nak jumpa kat mana? Nabi ni figure akhirat esok, Nabi figure paling besar sekali. Orang semua duk tumpu nak minta tolong macam YB lah. Tapi ni bukan manusia satu dunia, manusia berabad-abad lamanya, beribu juta orang. Bolehkah aku jumpa Nabi? Tak apalah, tanya, ada option tak, location, tak main, tak mana nak jumpa? Nabi kata, cari aku dekat padang mahsyar.
Tak, cari aku dekat titian sirat masa nak jalan titian sirat. Dia balik, dia main balik. Fa'illam ajid, kalau aku tak dapati kamu di sana, Nabi kata utlubni indal mizan, mencari aku ketika timbang amal soleh, aku ada situ. Mai dia risau, dia kata Rasulullah, ada tak third option, kalau tak jumpa juga tang mana nak cari? Maka kata Nabi SAW, mai cari aku dekat telaga Al-Kausar, fa inni la akhti'u hadhihi thalathal mawatin, aku tak akan tinggal 3 lokasi ni, aku tak akan tinggal, mesti ada tang 3 ni. Aisyah pernah tanya kat Nabi SAW, ayazkuru ahadun ahada, di akhirat ada tak kita akan ingat mak, ingat bapa, ingat adik-beradik, kawan, member, ada tak kita akan teringat mana member aku, mana mak aku, ada tak kita ingat? Nabi kata ada. Tapi ada 3 keadaan orang tak akan ingat siapa pun. Satu, di padang mahsyar, ketika menunggu nak dapat buku catatan amal kanan ke kiri, duk tengok je buku dia ni mai, buku dia ni mai, buku dia ni, mana buku aku, masa duk gementar tunggu buku, kita tak akan ingat siapa pun. Yang kedua, melintas titian sirat, orang akan fokus, boleh tak boleh, aku jatuh ke, aku jadi apa, semua tak ada orang fikir, adik-beradik, isteri semua tak ada. Dan yang ketiga, orang tak akan fikir siapa pun siapa dia, indal mizan, ketika timbang amal soleh. Tuan-tuan, bila kita merge 2 hadis tu, kita akan dapat apa? Walaupun di akhirat orang tak akan ingat siapa pun, tak akan ingat siapa, tapi yang kata Nabi SAW, dia tak tinggal umat dia. Semua manusia, hatta para anbiya, ada satu je moto, visi dan misi mereka. Apa dia? Nafsi, nafsi, aku, myself. Tapi seorang je manusia di kalangan jutaan manusia yang berlega di padang mahsyar, mundar mandir mencari di mana umat dia, itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunggu di titian sirat, orang nak jalan, bahasa Pulau Pinang kata, aci boleh nak tolong, nak bagi umat dia lepas, nak tolong juga umat aku, kesianlah Rabbi, salim ya Allah, kesian kat umat aku duk jalan ni, nanti depa jatuh ni indal mizan, orang tak payah ambil tahu dah. Nabi tak ambil tahu pasal kita pun, Nabi dah champion dah, boleh masuk syurga dah, hampa punya pasal dah. Tapi Nabi tak macam tu. Wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Doa lepas azan kita minta posisi, lokasi dan kerusi yang paling istimewa di akhirat kat Nabi. Nabi dapat dah tempat tu. Nabi tak layan kita pun tak apa. Tapi yang kata Nabi ni, dia tunggu, dia susah diri dia. Dunia pun duk pulun pasal umat dia, akhirat pun duk pulun pasal umat dia. Allah kata, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Sudahlah wahai Muhammad, depa tak mau ikut, sudahlah, duk siksa diri hang. Nabi menangis, makan pun tak cukup, tidur pun tak cukup. Sebab Nabi duk fikir kita lah, kesian umat aku masuk neraka, kesian umat aku masuk neraka. La'allaka bakhi'un nafsaka, hampir-hampir kamu memusnahkan diri kamu. Maknanya hang siksa diri buat apa kalau depa tak mau beriman? Wa ma anta alaihim bimusaitir, kamu tak boleh paksa depa. Tak payah paksa depa, tak apa Muhammad, cukup macam tu je, tak payah buat teruk sangat. Nabi ni pulun dekat kita. Tapi hari ni kita balik kat kita, bukan kata kita ni nak selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, semayang 5 waktu pun berapa banyak di kalangan kita terlepas semayang. Apa ramai orang hari ni boleh cakap bab Nabi ni, lebih kurang cakap dengan mulut, lebih kurang macam tu bab Nabi. Katalah Nabi mai kat masjid dekat tempat kita duduk tu, Nabi duduk, contoh Nabi berdiri kat tepi, Nabi tengok orang ambil air semayang, agak-agak Nabi seronok tak tengok orang umat akhir zaman ambil air semayang. Nabi tengok macam mana kita semayang, dengan kakinya, dengan semayangnya, dengan bacaan Fatihah kita, dengan tahiyat akhir kita. Agak-agak amalan seharian kita, isteri, keluarga, anak, menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atau menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau benda tu boleh buat Nabi sedih, mari kita buat Nabi seronok. Apa dia? Kita balik kepada ajaran Nabi ajak pada kita. Hari ni kita duduk dalam suasana kita bekerja,
yang bagus, dengan staff kita, dengan bos kita, semua kita fikir macam mana nak buat benda baik. Tak semua tempat tuan-tuan panggil orang main ceramah Maulid Nabi, tempat lain kata apa? Pasal ya, ada YouTube ke apa, dengar ke apa. Ada inisiatif daripada pihak atasan nak suruh kita jadi baik. Sebab apa? Sebab hampa duduk bawah aku tanggungjawab aku, kurang-kurang aku cerita kat hampa bab Nabi, buat sesuatu dekat hampa. Maka kita hargai peluang kita duduk di sini, kita kerja dengan sungguh-sungguh. Kita ingat kita kerja di sini sebagai satu fardu kifayah, nak membangunkan produk-produk Muslim kita, nak sebarkan bagi banyak lagi. Biar kita pergi pasar raya, di tempat mata kita boleh tengok dengan elok, ada produk-produk orang Islam. Bukan berada produk orang Islam di bawah tapak kaki, yang kena duduk dan tengok baru boleh nampak. Yang ada dekat paras pandangan mata ni, kita pergi cek di pasar raya, produk mana yang ada dekat paras pandang mata yang mudah kita dapat. Produk orang Islam duk ada di mana. Izzah, kemuliaan yang Allah beri pada Islam, walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Kemuliaan dan kehebatan Allah bagi kat orang Islam, Allah, Rasul dan milik orang beriman. Tapi benda tu makin lama makin hilang sebab kita tak pegang dengan Allah dan Rasul, dengan ajaran Islam. Maka orang tak takut dengan kita. Saya beritahu kat tuan-tuan, belakang ni saya lukis sama gambar rimau. Panggil artis yang pandai lukis, dia lukis sebiji macam betul. Kawan tu buka-buka pintu, terkejut tengok rimau, besarnya rimau. Kita kata tak, tu lukisannya. Dia main, dia kata betul ke lukisan? Macam betul yo. Hebatlah siapa lukis ni. Lepas tu dia belah tu. Tadi dia takut tak? Takut. Lepas tu dia takut tak? Tak takut lah. Sebab dia lukisan. Tapi kalau pemburu bawa pistol masuk dalam hutan, dia jumpa tapak kaki rimau. Bukan rimau, tapak kaki. Dia start motor, dia belah. Jangan buat main, 2 kali dah aku nampak tapak kaki rimau. Sebab apa dia takut? Sebab rimau tu ada roh dia. Rimau ni besar cantik macam betul, tapi tak ada nyawa, dia hanya lukisan. Kita tanya diri kita, kalau sunnah Nabi SAW ada dalam jiwa kita hari ni, hiduplah kita hari ni. Kalau sunnah Nabi tak ada dalam kehidupan kita hari ni, semayang pun kita on off, lupa, susah baru cari Allah Ta'ala, senang sikit semayang pun jadi lambat, lupa pada Allah Ta'ala. Maka roh tu dah hilang. Roh hilang maknanya apa? Orang bukan Islam tak utamanya, dia tak takut dah dengan kita hari ni. Izzah, kemuliaan. Nabi SAW orang yang berkarisma. Bila Nabi jalan je, seorang perempuan dalam Syama'il dia kata, aku tengok Nabi duduk kurufusa, kaki 2 peluk macam tu kan, dalam masjid. Aku tengok Nabi duduk macam tu, bergerun aku tengok Nabi duduk je, bukan buat apa pun, duduk pas semayang. Nabi cari relax. Kadang Nabi ikat ridak dia ni kan, ikat dekat belakang ni, dia main sampai ke panjang lutut kan, lepas tu dia ikat kat lutut gitu. Macam tu Nabi duduk relax gitu. Yang tu orang panggil macam orang Arab punya dinding lah. Dinding orang Arab kat masjid ni, walaupun dia duduk tengah-tengah jalan gitu, kat masjid dia boleh dindingkan diri dia dengan ridak dia ikat tu. Seorang perempuan dia masuk masjid, dia tengok, dia kata, aku tengok Nabi duduk macam tu, gerun aku, bergeru dalam hati aku, rasa macam takut dalam hati aku. Ya Allah, hebatnya Nabi. Bukan takut tu nak lari dah, rasa bahasa kita orang yang berkarisma. Bila tengok tu rasa karisma tu ada sekarang tuan-tuan dekat orang Islam. Tinggal kari masak kurma je, karisma tak ada. Orang tengok kita pun sembilan lambat. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu contohlah, di Pulau Pinang kilang bagi budak-budak dia pergi semayang. Dia bagi ustaz bas kilang satu tu, dia bagi kat depan ni suruh pergi semayang. Driver non-Muslim, uncle, 3 lain yang uncle. Alah uncle Mutu Ipin Upin. Sampai bas kilang semua turun pergi semayang. Ada 2, nak kata orang ke beruang tak tahulah, tak pi duduk tu. Uncle tu duduk. Uncle kata, dia main 2 orang mereka kata kat uncle tu, uncle, aircon jangan tutup dia dah. Uncle kata, apa pasal? Tok mau pergi semayang ke? Tak, kami duduk sat kami pi. Dia kata, tak boleh, saya mau pi jauh, saya mau tutup. Lepas tu uncle tu kata, apa pasal you tak mau pi? Sekarang sudah lambat dah, pi dah semayang. Dia kata kat dia tu, dia kata kat uncle,
kami tak pergi semayang 3 kali baru kami jadi munafik. Angka kapiak, angka lagi teruk pada kami. Allah, angka tu kena kapiak tu. Menyesal aku bagi mulut ni lepas ni. Lepas kata dia, uncle tak cakap banyak munafik, kapiak apa semua. Nak ambil RM10, ambil melingkup bang, ambil makan roti ke apa ke. Tak lagi main balik roti canai ke apa, ambil makan si kendak ke apa. Dia kata daripada aku cari pasal dengan dia ni, biar aku gabung RM10, aku belah, aku boleh makan. Maknanya uncle tu agak-agak dia hormat tak dengan dia ni? Tak hormat lah. Sebab apa? Sebab hang sendiri tak ambil berat dengan agama hang. Dengan rasuahnya, dengan tipunya, kita muamalat dengan orang bukan Islam, hutang dia tak bayar. Oh, hutang kapiak, BP tak bayar kat dia. Siapa aja hang panggil huduh tu? Kena bayar hutang dengan kapiak tu. Masa hang nak kita tak bayar hutang, kita tak bayar hutang kapiak. Masa hang minta dia tak pernah fikir macam tu pula. Kita jangan minta duit kat kapiak. Tak minta hang senyum kat dia. Tak nak bayar hang buat kapiak kat tu. Jenis ni mau smackdown kambing 3-2 mau bagi tengok belakang. Sebab tu lah. Sebab mana ada sunnah Nabi orang tengok tak ada pasal lah birthday Nabi Muhammad ke apakah, orang tak teringin nak masuk Islam sebab orang tak tengok kita punya puasa. Sebab kita puasa sok kapiak tak tengok. Kita buka puasa kapiak tahu tak? Tak tahu. Kita pergi umrah, kita pergi haji, kapiak tahu tak? Tak tahu. Orang kapiak, orang Islam tak boleh masuk ke Mekah tu. Hang buat apa orang tahu, hang semayang orang tak tahu, hang qiyamul lail orang tak tahu. Orang baca hang melalui akhlak hang. Naik kereta hon hon tak cukup, buka cermin tikap maki 14 kilo kawan tu pula lagi. La ilaha illallah. Padahal tak ada apa pun. Benda ni kita kena perbetul balik. Jadi peluang kita duduk di sini, kita buat kerja kita elok. Kita niat kerana Allah Ta'ala, kita niat aku buat kerja di sini, ikhlaskan kerja aku. Saya habaq satu benda, kita buat kerja ikhlas lillahi Ta'ala. Gaji hang 2,000, Allah bagi cukup macam 4,000. Saya ulang sekali lagi. Kita kalau kerja niat kita betul, niat kena ikhlaskan Allah Ta'ala, gaji 2,000 Allah bagi barakah macam gaji 4,000. Tapi kalau gaji yang 4, 5, 6,000 hang duk ranjau manjang tu, duk muhung orang lain buat kerja tui dengan tumpang nama hang paksa orang buat kerja lah sekali kita dapat nama adalah macam benda masa buat kerja-kerja ni, ketika pekerjaan ni macam kita buat, gaji yang tu berapa ribu pun tapi gaji yang sentiasa akan tak cukup, hilang keberkatan dalam kerja harian kita. Jadi kita duduk di sini ambil peluang, kita doa pada Allah Ta'ala, Allah bagi kesihatan yang baik pada Tuan Syed kita, semua tuan-tuan yang ada dekat sini pun Allah bagi kesihatan yang baik dan kita dapat kerja dengan baik, dengan niat yang baik, insya-Allah. Saya pun difahamkan tak lama kita nak dapat satu HQ yang lebih besar lagi. Saya pun doa insya-Allah niagaan tuan-tuan akan lebih maju lagi dan kita yang ada di sini pula boleh sama-sama membantu umat Islam yang ada di sekitar kita ni. Okey, itu sajalah tempoh masa yang ada pada saya pada pagi ini. Tak banyak-banyak atas kelewatan saya sampai tadi. Boleh Ustaz ke? Okey, cukup lah. Okey, itu saja. Jadi apa kita nak akhir doa ke, ada soal jawab ke macam mana ke apa Ustaz? Ataupun apa-apa? Saya serah balik pada Al-Fadhil Tuan Pengerusi lah.